Egalitarian merupakan suatu proses yang mengekalkan perubahan yang sedia ada secara seimbang, khususnya perubahan etika dan peradaban yang sedia ada di Malaysia. Peradaban pula merupakan satu keadaan hidup bermasyarakat yang mencapai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah, contohnya dari segi adab dan budi bahasa sebuah masyarakat. Tahap kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa juga merupakan satu peradaban. Etika merupakan satu prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Pengenalan tajuk, Kesepaduan Nasional dan Perpaduan Negara, Tadbir urus dan pembangunan yang baik akan membina kesepaduan nasional. Pengamalan etika dan adab seperti amanah, bertanggungjawab, prihatin terhadap kebajikan masyarakat dan bertolak ansur adalah sangat penting untuk melahirkan masyarakat yang sentiasa hidup aman, damai dan harmoni secara bersama. Isu dan permasalahan. Isu resis antara sesama bangsa berlaku apabila permainan badminton negara SK Sona mengalami masalah resis oleh seorang ahli politik melalui media massa setelah komen yang mengandungi perkataan sensitif. Beliau gagal menahan sebab ketika diminta mengulas mengenai serangan berbau perkauman oleh seorang ahli politik. SK Sona ingin mengalih fokus pada perlawanan yang akan datang dan serangan kepada Persatuan Badminton Malaysia dan pihak berkuasa berkaitan untuk menyelesaikan isu ini. Berikutan dengan isu ini, pelaku iaitu Burhanuddin C. Rahim telah membuat permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kaum India dengan perkataan, "Saya meminta maaf, tidak ada niat untuk menghina mana-mana kaum." Beliau juga telah meletakkan jawatan sebagai Naib Ketua Parti Peribumi Bersatu Malaysia di Pasir Putih. Terdapat beberapa objektif kajian berkaitan isu yang akan dibentangkan oleh kami pada hari ini. Antaranya ialah yang pertama, dapat mengetengahkan isu berkaitan cabaran kelestarian, etika dan peradaban di Malaysia serta membincangkan idea bagi penyelesaian terhadap isu tersebut. Yang kedua ialah membincangkan cabaran rakyat di negara kita dalam mengekalkan kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Yang terakhir sekali ialah menganalisis matlamat pembangunan lestari dan kesejahteraan bersama. Bagi faktor-faktor penyalahgunaan dan pengualan media pula, terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah kecanggihan teknologi. Misalnya, dalam konteks isu permasalahan perkauman dalam negara kita, ramai pengguna yang tidak bertanggungjawab memuat naik berita palsu bagi memecah belahkan silaturahim antara kaum. Yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Oleh kerana hal ini, banyak kes yang tertangguh kerana siasatan mengambil masa yang lama dan kos yang tinggi. Akhirnya, terpaksa dibatalkan oleh kerana kekurangan bukti sokongan. Yang ketiga, sikap individu tertentu yang suka dikawal. Ramai orang cuba memanipulasikan berita dengan cara memberi suapan kepada media yang secara tidak langsung membenarkan mereka mengawal media. Begitu juga dengan memuat naik komen yang berunsur sensitif terhadap perkauman. Diakaun palsu bagi tidak mudah dikesan oleh pihak polis. Seterusnya, kebaikan media terhadap perpaduan negara. Pertama, membentuk komuniti maya. Contohnya, media membolehkan perkongsian minat dan mendapat kenalan tanpa sempadan melalui forum seperti Facebook dan Instagram. Kedua, komunikasi dua hala antara pemimpin dengan rakyat, iaitu kerajaan berkongsi dasar negara manakala rakyat memberi pandangan melalui media. Ini akan mengeratkan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Ketiga, mempromosi kebudayaan kaum. Contohnya, masyarakat dapat menghayati kebudayaan kaum lain melalui lagu dan tarian di media. Ini akan meningkatkan pemahaman rakyat terhadap kebudayaan kaum lain. Pada era moden ini, terdapat beberapa cabaran penggunaan sosial media. Cabaran yang pertama ialah ancaman privasi dan pengendapan. Hal ini kerana pengendap cyber boleh mendapat maklumat peribadi pengguna internet dengan mengodam telefon pintar pengguna. Selain itu, cabaran yang kedua ialah kecurian identiti. Hal ini disebabkan penjenayah cyber boleh menggunakan teknik media sosial dengan memanipulasikan maklumat melalui laman web media sosial. Di samping itu, cabaran yang ketiga ialah aktiviti perjudian. Hal ini berlaku kerana pusat internet boleh menyalahgunakan premis mereka dengan menawarkan pusat perjudian kepada pengunjung.
Akhir sekali, cabaran yang terakhir ialah penyebaran maklumat palsu. Penyebaran maklumat palsu berpunca daripada rakyat yang menyebarkan maklumat isu semasa yang terdapat daripada sumber yang tidak tepat dan tidak menunggu kenyataan rasmi. Cara pertama untuk mengatasi masalah ialah tidak harus berkongsi maklumat peribadi dengan orang lain dalam media sosial, terutamanya dengan orang yang kita tidak dikenali. Selain itu, tetapan privasi di media sosial ada atas sebab tertentu. Kita haruslah menggunakan mereka untuk melindungi akaun kita daripada pengodam dan orang yang ingin mencuri identiti kita. Seterusnya, kita haruslah menasihati orang lain tentang pilihan media yang berkualiti. Contohnya, ibu bapa harus menasihati anak-anaknya bahawa mereka menggunakan media yang bermanfaat. Akhir sekali, kita jangan sekali-sekali berkongsi siaran atau info yang salah di media sosial tanpa semakan fakta. Hal ini kerana berkongsi siaran atau info yang salah kepada orang lain boleh mengancam imej seseorang. Kesimpulannya, media memberikan kebaikan dan juga keburukan kepada semua orang. Penggunaan media yang digunakan oleh kita akan menentukan sama ada kita menggunakan untuk perkara yang berfaedah atau tidak berfaedah. Selain itu, penggunaan media secara berhemah tanpa menyentuh isu-isu sensitif yang akan meningkatkan perpaduan masyarakat di Malaysia. Akhir sekali, masyarakat juga perlu mempunyai disiplin dan ketahanan diri bagi mengelakkan perselisihan faham antara satu sama lain yang akan mengancam keharmonian masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih.